Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Rashid Jali untuk cerita pagi Kedah, dan sudah pasti yang sekarang ini kita akan membicarakan berkenaan satu topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan program Genius Remaja. Ya, dan difahamkan juga program Genius Remaja ini ada banyak cawangan, ada 4 cawangan sebenarnya membantu untuk anak-anak yang kesesuaian, berikut kepada kesesuaian dan apakah antara minat mereka supaya mereka ada aktiviti yang menarik untuk dilakukan di hujung minggu. Dan siapakah yang bertuah untuk bersama dengan program ini? Kita bersama dengan Dr. Nasruddin Subhi selaku Ketua Program Genius Remaja untuk memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih mengundang saya. Ya. Terima kasih juga Dr. kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Dan sudah pasti Doktor sebagai permulaan yang mukadimahnya lah, mungkin Doktor boleh memberi penerangan berkenaan program Genius Remaja ini, Doktor. Okey, baik Munawar, Raja Sofi. Program Genius Remaja ini merupakan satu program yang ditubuhkan oleh kerajaan, ya. Program ini sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. Ya, kita bermula 2010. Program ini sebenarnya adalah usaha untuk memperkasa remaja berisiko ataupun remaja B40, khususnya yang tinggal di kawasan projek perumahan rakyat ataupun yang dikenali sebagai PPR. Ya, seperti mana kita tahu, kawasan PPR itu kurang ruang, ya, dan biasa kita dengar masyarakat kata rumahnya sempit. Jadi kita masuk ke kawasan PPR itu untuk mengelakkan remaja-remaja ini terlibat dengan gejala tak sihat, gejala lepak tidak tentu pasal, ya, mungkin terlibat dengan jenayah. Ya, kita isi ruang hujung minggu mereka dengan aktiviti yang bermanfaat, yang remaja sendiri suka. Gitu. Okey, jadi setakat ini bagaimana sambutan daripada khususnya anak-anak ini dan juga ibu bapa yang telah pun membenarkan anak-anak mereka untuk mengikuti program ini, Doktor? Alhamdulillah, ya, kita dah bermula seperti mana yang saya katakan 2010. So yalah, of course di peringkat permulaan itu banyak cabaran. Sebabnya orang tak tahu program ini tujuannya apa dan sebagainya. Tetapi along the years, ya, sambutan itu semakin menggalakkan dan kita terus melakukan promosi dari masa ke semasa, ya. Setakat ini saya boleh katakan kita ada kurang lebih 7,000 alumni yang sudah terlibat ataupun sudah pernah merasai ya, program yang kita tawarkan di dalam Genius Remaja. Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, ibu bapa juga sudah mula terbuka, ya, sebab program ini dijalankan dalam kawasan tempat tinggal mereka. So isu keselamatan, isu pengangkutan untuk pergi berprogram, itu tak ada isu sebenarnya. Yeah, so what we do is that kalau kita tengok flat-flat PPR, ya, di sebelah bawah itu dia tiang, kan? Ya, so dengan kerjasama di BKL dan juga dengan kerjasama Persatuan Penduduk, kita identify, ya, ruang yang sesuai dan kita akan wall up ruang tersebut untuk dijadikan pusat komuniti kita di situ. Jadi budak-budak ni, remaja-remaja ni turun saja daripada kawasan rumah mereka ke bawah dan boleh beraktiviti. Tak perlu jauh-jauh kan? Tak perlu jauh-jauh. Dengan ada program Genius Remaja ini sangat memudahkan program yang berkonsepkan komuniti pastinya. Okey, Doktor, mungkin boleh kongsikan apa antara aktiviti-aktiviti yang direncanakan di bawah program Genius Remaja ini dan bagaimana impaknya dalam memperkasakan sahsiah dan juga peribadi dan juga akademik remaja itu. Okey, baik. Seperti mana yang saya katakan, program ini bermula dengan tujuan untuk mengisi masa lapang mereka itu, particularly, especially hujung minggu. Ya, so di peringkat awal memang kita buat market survey untuk tahu sebenarnya remaja-remaja ini minat apa, kan? Sebab kita tak nak bersifat imposing, ya, kita tak nak kita bagikan sesuatu remaja tak suka. So bila remaja tak suka, mereka tak join program. Ya, so atas market survey yang kita laksanakan itu, kita dapati bahawa remaja suka kelas kek dan pastry, kelas fotografi, dan kita ada kecantikan, kita ada juga vokal dan muzik, dan yang terakhir kita ada kelas button badge. So kalau kita lihat kelas-kelas ini, rata-rata adalah kelas-kelas yang banyak relation dengan reality TV masa kini dan situasi gaya hidup masa kini. Kan? Ya, semua orang nak cantik, kan? Semua orang nak selfie, kan? Fotografi, kan? Semua nak menyanyi. Semua nak menyanyi, kan? Rancangan di TV banyak, ya. Ya. So begitulah, ya, sebenarnya. So
kelas-kelas ini kita create hujung minggu dan melalui kelas ini secara tak langsung dia berupaya memperkasa remaja itu. How we do it is that earlier on, ya, di peringkat awal itu memang kita kena pasti melalui kajian penyelidikan 25 aset positif yang kita nak inculcate dalam diri remaja. Contohnya disiplin, jati diri, semangat, kerjasama antara satu sama lain. Bagaimana kita lakukan? Kita lakukan secara tak langsung melalui interaksi tenaga pengajar dengan remaja-remaja ini dan juga sesama mereka. Ya, so itu kita lakukan, ya, di dalam kelas. Ya, so daripada situ, selain daripada mereka mendapat kemahiran, mereka juga mendapat meningkatkan dia punya soft skill, ya, dia punya self esteem, ya, sebab remaja-remaja di PPR ini sebenarnya sangat kurang dari segi apa yang saya perkatakan itu tadi. Ya, so mereka perlu sentiasa digalakkan, ya, agar mereka boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan remaja-remaja lain. Tetapi saya boleh katakan, ya, apabila kita beri peluang dan ruang ini, memang mereka boleh berjaya. Ya, sebab kita dah laksanakan program ini 12 tahun kan. So bila 12 tahun tu memang kita nampak sparks of kejayaan itu. So contoh yang saya boleh bagikan, ya, kita dah ada kurang lebih 11 ke 14 orang tenaga pengajar yang asalnya itu remaja joining kelas kita dan sekarang ini kita dah angkat mereka menjadi tenaga pengajar. So mereka yang pula mengajar adik-adik di kelas tersebut. Ya, contohnya asalnya mereka belajar fotografi di dalam kelas. Lepas tu timbul minat untuk mendalami ilmu fotografi itu. Ya, dan dapat peluang sebab kegigihan mereka tu kan, dia dapat peluang untuk sama belajar. Ya, so ramai sebenarnya remaja-remaja kita sudah berjaya sambung pelajaran ke UiTM sebab di UiTM ada bidang fotografi kan. So bila respon yang kita dapat daripada UiTM, tenaga pengajar pun sangat memberangsangkan. Ya, mereka mengatakan bahawa remaja-remaja kita memang advance, ya, foundation itu dah kukuh. Ya, malah kita bakal mengadakan MOU dengan UiTM sedikit masa lagi, ya, agar urusan remaja-remaja ini untuk sambung belajar dapat diperkemaskan. Ya, so bila mereka dah ada segulung diploma, then kita interview mereka bagi yang berminat. So sekiranya mereka berkebolehan dan berkemampuan, kita angkat sebagai tenaga pengajar seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kan, so di situlah kita cuba memutuskan rantaian negatif yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan remaja-remaja, ya, supaya mereka ada masa depan yang lebih cerah di masa akan datang. Ya, hopefully they can create their own future. Betul. Mengubah masa depan yang lebih baik kan. Baik, itu saya kira satu program yang cukup baiklah Munawar kan bagi anak-anak muda kita, remaja khususnya, daripada mereka melepak. Kalau kita tengok pun kadang-kadang kan mereka melepak ialah main gitar, menyanyi beramai-ramai kan. Jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh elakkan. Selain daripada itu, kita tukarkan kepada berbentuk ilmiah lah. Maksudnya dengan adanya masa depan, dan mungkin juga mereka akan menerima segulung ijazah daripada pendidikan ini. Dan saya kira rugilah kalau kita tak mewawarkan lagi kepada orang ramai untuk khususnya golongan B40 untuk menyertai program ini, khususnya bagi anak-anak remaja mereka. Jadi mungkin doktor boleh wawarkan sekali lagi kepada mereka yang sesuai untuk sama-sama join program ini kerana masa depannya cukup cerah bagi anak-anak mereka. Seperti mana yang saya katakan, program ini khusus untuk remaja berisiko ataupun remaja B40. Ya, tidak semestinya mereka tinggal di kawasan flat PPR yang sedia ada. At the moment kita ada 4, ya, 2 di area Pantai Dalam, PPR Seri Pantai dan Pantai Ria, PPR Desa Rejang di Setapak, dan juga PPR Kampung Muhibah. Ya, namun yang demikian kita juga dalam proses untuk membuka cawangan-cawangan yang baru. Ya, dan remaja ini kita cater setakat ini umur 13 sampai umur 19 tahun. Dan kelas kita berikan secara percuma. So asalkan mereka tergolong dalam kategori B40 ini, tidak kiralah mereka duduk di kawasan mana, asalkan mereka sudi untuk datang. Ya, sebab kita ada remaja yang datang sejauh daripada Rawang. Ya, parents dia sanggup hantar. Dia memang B40 dan kebetulan anaknya juga ada mild
autism. Okey. Ya, so dan dia mendapat tahu melalui ceramah yang dia dengar. Ya, muzik boleh membantu remaja-remaja yang autistik ni. So dan dia bertanya dengan salah seorang guru vokal kami dan untuk mendapatkan perkhidmatan one to one tutoring, tapi guru saya cakap saya boleh mengajar, cuma bayarannya mungkin mahal lah nanti. Kan, jadi kalau misalnya puan sudi untuk datang, puan boleh dapat perkhidmatan yang percuma. Kan, so lantaran daripada itu dia mula menghantar anaknya dan alhamdulillah ya, anaknya menunjukkan potensi yang sangat baik dari segi perkembangan itu, dan memang dia suka sangat kelas vokal dan muzik. Memang itu tak boleh miss lah sebenarnya. Sangat menarik, sangat memberi inspirasi sebenarnya dengan program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Seperti yang doktor kongsikan, program ini telah bermula sejak tahun 2010. Jadi perjalanannya lebih daripada 10 tahun pada masa kini. Jadi apa antara cabaran terbesar dalam melaksanakan program Genius Remaja ini? Apa antara usaha untuk memperbaiki agar impaknya lebih bersifat holistik dan juga sasarannya dapat dicapai, doktor? Well, seperti mana yang saya katakan, tak ada program tanpa sebarang cabaran. Betul. Kami pun berhadapan dengan cabaran. Ya, antara cabaran yang paling besar sendiri adalah untuk mengubah mentaliti remaja itu sendiri dan mentaliti ibu bapa terhadap program yang kita tawarkan. Ya, contohnya ya, saya pernah dengar ya melalui apabila saya bertanya dengan staf saya dan sebagainya, saya pernah dengar ada satu cerita ini di mana si ibu melarang anaknya mendekati remaja-remaja yang join program kami sebab dia khawatir anaknya nanti akan minat untuk terus minat untuk mempelajari bidang fotografi dan dia tak mampu untuk memberikan atau menyediakan kamera DSLR itu. Ya, sedangkan sebenarnya program kita seperti mana yang saya katakan, dia secara percuma, bermakna everything kita berikan. So maknanya bukanlah setiap remaja itu diberi satu DSLR untuk mereka guna, tapi mereka boleh pegang dan itu secara berkongsi. Kan? So in fact, katalah kalau misalnya mereka dah meningkat dewasa sampai ketika mereka sambung belajar, ya kita akan cuba bantu untuk mereka dapatkan dana pelajaran, ya termasuklah membantu mereka sekiranya mereka menjurus ke dalam bidang fotografi untuk dapat DSLR secara percuma. Ya, so itu kita bantu sampai setakat itu. Yang pentingnya ada niat, ada kemampuan, ada usaha untuk mengubah diri. Ya, so itulah yang sebenarnya Munawar cabaran yang paling besar. But alhamdulillah seperti mana yang saya katakan, bila kita dah berjalan 10-12 tahun ni, ya, dan ada kejayaan yang nampak depan mata yang remaja itu sendiri paparkan. Ya, contohnya antaranya tadi seperti mana yang saya katakan, ada yang sudah boleh menjadi tenaga pengajar, ada yang sudah boleh buat bisnes kecil-kecilan dengan kemahiran itu. Ya, contohnya mereka belajar kek dan pastry, dia boleh dah buat dan ambil order. Kan? Ya, begitu juga mereka yang belajar fotografi ni, ya, mereka join ya cikgu-cikgu yang dapat job hujung minggu, ya, ataupun mereka sudah bergabung tenaga antara satu sama lain ataupun dengan abang-abang senior untuk projek-projek hujung minggu, kan. So kalau misalnya mereka gigih sebelum PKP tempoh hari, ada yang dapat sehingga RM3,000 sebulan. Kan, bergantung kepada kegigihan masing-masing, kan. Kerajinan tu kan. Kerajinan, ya. Sebenarnya boleh, kan. Ada remaja yang tak pandai cakap bahasa Inggeris dah boleh bercakap bahasa Inggeris. Sebab selain kelas kemahiran, kita juga ada kelas bahasa. Kan, kita ada bahasa Inggeris dengan bahasa Korea. Ada bahasa Korea, mesti ramai yang minat nak belajar. Alamak doktor, kami pun rasa nak join doktor. Kami boleh masuk doktor. Betul lah kan. Boleh jadi idol ataupun jadi mentor. Ya, sebenarnya kita juga ada mentor. Ya, untuk kelas-kelas kita ada mentor, ya. Contohnya macam kelas vokal dan muzik, alhamdulillah kita dapat penyanyi Black untuk jadi mentornya. Ya, untuk kelas kek dan pastry kita ada Dr. Izani, pemenang MasterChef mentor. Ya, untuk kelas fotografi kita ada saudara Muhammad Fadli
Fadli yang menjadi fotografer untuk MotoGP ya. Acara sukan yang besar. Baik, itu antara mentor-mentor yang mempunyai nama besar yang sudah pasti akan memberi inspirasi kepada golongan sasar ini dalam program Genius Remaja ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nasruddin Subhi yang merupakan ketua program Genius Remaja, dan terima kasih juga Doktor kerana memberi inspirasi kepada anak-anak kecil kita ini untuk terus berjaya di masa hadapan, Kak. InsyaAllah. Ya, terima kasih, all the best. Moga terus memberi inspirasi buat semua dan terus membantu anak-anak remaja ini, insya-Allah. Okey, baik, dan seterusnya para